Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Mukhtasar Al-Latif karangan Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal Al-Hadrami, wafat pada tahun 918 Hijrah, rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita muka surat apa? 87. Baik. Faslun furudul haji khamsah. Al-ihramu wa huwa an-niyyatu bil qalb wal wuqufu bi Arafah wat tawafu ba'da al-wuquf thumma as-sa'yu wal halqu aw at-taqsir. Baik. Kitab Mukhtasar Al-Latif, nama dia adalah Mukhtasar, maksudnya ringkas. Al-Latif, ringkas sungguhlah. Jadi kalau dalam bab semayang bau ni panjang sikit. Dalam bab haji ni ringkas sangat. Yang mana dalam bab haji ni dia hanya membincangkan perkara-perkara asas yang berkait dengan ibadat haji. Kita masuk dalam perbincangan berkenaan dengan fardu haji. Sebelum daripada kita bincang lebih lanjut, suka hamba nak sebut, dalam bab haji, fardu haji dia berbeza dengan wajib haji. Dalam bab haji, dia ada fardu haji dan ada wajib haji. Kedua-dua wajib kena buat. Fardu haji kena buat, wajib haji kena buat. Perbezaan antara fardu haji dan wajib haji adalah fardu haji rukun haji. Kalau tak cukup rukun, tak jadi haji. Berbeza dengan wajib haji. Wajib haji, wajib kena buat. Tapi kalau tak buat, maka tetap terjadi haji. Cuma kena bayarlah denda dan dam. Nanti kena bayar, kita akan cerita bab dam. Baik. Katanya rukun haji itu ada 5 perkara. Yang pertama berihram, iaitu berniat di dalam hati. Berihram ni maksudnya berniat dalam hati. Sama ada niat buat haji sahaja ataupun haji serta dengan umrah. Sebab dia cara mengerjakan haji terbahagi kepada 3. Yang pertamanya nama dia haji ifrad. Yang keduanya hanya nama dia haji qiran. Yang ketiganya haji tamattu'. Itu cara kita mengerjakan haji. Kita bincang dulu. Kita bincang hak yang biasa orang buat. Biasa masyarakat kita buat haji tamattu'. Biasanya. Haji tamattu' maksud dia haji tamattu'. Haji tamattu' ni dia pergi ke Mekah pada bulan haji dah. Dia kita bulan haji 2 bulan 10 hari. Syawal, Zulqa'dah, 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Ni dipanggil bulan haji. Sebelum daripada bulan haji tak boleh nak buat haji. Tidak sama dengan umrah. Umrah bila-bila masa je boleh buat. Haji tak. Haji ada waktu dia. Jadi biasanya orang kita dia pergi ke Mekah pada bulan haji dah. 40 hari lagi, 30 hari lagi. Tengoklah kalau penerbangan awal mungkin awal sikit, penerbangan lewat sikit. Baik. Jadi
Dia sampai sana, dia buat umrah dulu. Dia buat umrah dulu. Apabila dia buat umrah dulu, sampai miqat dia niat, sampai Mekah dia pun tawaf. Lepas tu dia sa'i, lepas tu cukur ataupun gunting. Lepas selesai umrah, dia duduk macam orang biasa. Nanti hari yang ke-8 daripada bulan Zulhijjah, dia pun niat haji pula. Maka nama dia haji tamattu'. Kerana dia? Kerana dia telah mengerjakan umrah dalam bulan haji. Di antara ihram umrah dengan ihram haji, dia telah halal situ. Dia mengambil kesedapan situ dengan dia melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh orang yang sedang berihram. Okey, haji tamattu'. Haji tamattu' wajib kena dam. Baik, yang keduanya nama dia haji qiran. Haji ifrad kita letak belakang sekali. Haji qiran ni gimana? Ataupun kita cerita haji ifrad dulu. Haji ifrad. Haji ifrad ni maksud dia, kita kata haji ifrad, tapi bahasa Arab dia bukan haji ifrad, haji ifrad. Baik. Maksud lagu mana haji ifrad? Ni kita buat contoh dah. Kita pergi 2 minggu sebelum nak wukuf. Kita pakai niat haji lalu dah. Kita pakai niat haji lalu. Ataupun kita pergi sebulan lagi nak wukuf, kita pakai niat haji lalu dah. Sampai di miqat saja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Contoh. Maka selama mana kita duduk dalam ihram tu, kita kena berpantang tu, kena jaga tu larangan-larangan dia sampai ke selesai. Cuma orang takut kan, dia takut langgar batal larang. Sebenarnya tak perlu takut pun, sebab langgar batal larang kalau tak sengaja tak dosa. Cuma ada hal-hal tertentu wajib kena bayar dam, gitu je lah. Baik. Cuma orang tak ambuh lah. Orang tak ambuh, tak apa nak kuat iman teh. Kalau orang yang kuat iman, tak ada masalah pun lama. Sebulan pun tak ada masalah sebab kita duduk dalam ibadat. Selama kita dalam ibadat tu, selama kita dalam ihram tu, kita dalam ibadat. Dia jaga patah larang je lah. Itu dipanggil haji ifrad. Yang ketiganya haji qiran. Haji qiran sama dengan haji ifrad, cuma perbezaannya niat je. Niat mana? Saja aku mengerjakan haji dan umrah. Capu lalu dah. Perbuatan sama dengan haji ifrad. Baik. Jadi antara rukun haji niat. Niat dengan hati. Tempat niat adalah hati. Yang keduanya adalah wukuf di Arafah. Di wukuf di Arafah pun dia ada waktu dia. Waktu dia adalah hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Masuk waktu dia apabila gelincir matahari pada hari yang ke-9. Penghujung waktu dia tu, tubik fajar, masuk subuh esok. Masuk subuh esok, tu dipanggil penghujung waktu kita wukuf di padang Arafah. Cuma hak yang paling comelnya adalah kita biada pada kita ada satu juzuk daripada siang hari dan satu juzuk daripada malam kita berada di Arafah. Yang ketiganya bertawaf selepas daripada wukuf. Selepas daripada wukuf kita tawaf. Yang keempatnya sa'i. Yang kelimanya adalah bercukur ataupun bergunting. Bagi orang lelaki afdal bercukur, nak gunting pun tak apa, tapi bagi perempuan hanya bergunting sahaja. Baik. Cuma bab sa'i ni dia adalah perbincangan dia. Ni kita kabar rekah kan. Kita kabar rekah ni, bab sa'i ada perbincangan dia. Secara rekah begitu. Itu rukun haji. Jadi beza rukun umrah saja. Kalau kita tengok berbezanya adalah rukun umrah tidak ada wukuf. Hal lain sama je. Kita buat umrah kan? Kita niat dulu. Sampai miqat kita niat. Lepas daripada tu kita pun pergi Mekah tawaf 7 keliling. Lepas tawaf sa'i 7 kali. Lepas sa'i cukur ataupun bergunting. Itu rukun tawaf. Baik. Rukun haji tambah saja wukuf di padang Arafah. Jadi tawaf umrah dia tidak ada wukuf di padang Arafah. Kemudian wajib haji pula. Wajibatul hajj, katanya wa wajibatuhu sittah. Al-ihramu minal miqat wal mabitu bi Muzdalifah lailatan nahr wal mabitu layali at-tashriq ataupun layali at-tashriqi bi Mina wa ramyu jamratil aqabati yawm an-nahr 7 hasayat wa ramyul jimari 3 kull yawmin min ayyam at-tashriqi ba'da az-zawal
kulla wahidatin sab'a hasayat wa yajuzu an-nafru fil yawm ats-tsani qabla al-ghurub wa tawaful wada'. Baik, maksudnya wajib haji. Wajib haji, ada pun wajib haji pula. Wajib haji ditulis di sini ada 6. Yang pertamanya berihram di miqat. Sampai miqat kita kena berihram. Sampai miqat kita kena berihram. Itu yang pertama. Yang keduanya, jadi kalau lepas daripada miqat baru nak berihram, baru nak berniat, maka wajib dia kena bayar dam. Melainkan kalau dia kena pergi semula di miqat. Baik. Yang keduanya, bermabit di Muzdalifah pada malam hari raya. Jadi kita lepas daripada berada di Arafah, selepas daripada maghrib, jemaah-jemaah haji akan bertolak daripada Arafah menuju ke Muzdalifah untuk bermalam di Muzdalifah. Bermalam ni maksudnya adalah tengah malam tu, satu juzuk daripada tengah malam, mesti kita kena berada di Muzdalifah. Baik. Kemudian, bermabit di Mina pada malam-malam hari Tashriq. Di hari Tashriq ada 3. 11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah. Malam ke-11 kena bermalang. Malam ke-12, malam ke-13. Cuma malam ke-13 ni kalau dia melakukan nafar tsani. Kalau dia melakukan nafar awal, cukup 2 malam sahaja. Nanti kita akan cerita lepas ni. Kita baca dulu. Yang ketiganya, yang keempatnya melontar jamrah Aqabah pada hari raya, iaitu pada 10 Zulhijjah dengan 7 biji batu. Dia orang kutik batu untuk melontar kutik di Muzdalifah. Bawakan diri kutik batu. Kutik dalam 70 hutir. Batu kutik dulu 70 hutir. Besar-besar ni ya. Bukan besar ni. Besar-besar ni ya. Baik. Kutik sebanyak 70 hutir. Dapat apa 70 hutir? 7 hutir kita nak melontar hari raya. Hari raya hanya melontar pada Jamratul Aqabah sahaja. Jadi kita ada 3 jamrah. Kita ada 3 jamrah. Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Aqabah. Ada 3 jamrah. Hari raya, hak wajib kita kena melontar 1 jamrah saja. Jamratul Aqabah. Baik. Hari ke-11, wajib kita kena melontar 7, 7, 7. 12, 7, 7, 7. 13, 7, 7, 7. Kira lah. 7 kali 3, 7 kali 3, 21. 21 kali 3, 63. Lepas tu 7 hutir pada hari raya. Jadi 70 hutir. Baik. Tu kutik 70 hutir. Kemudian, katanya, melontar 3 jamrah pada setiap hari Tashriq. Selepas gelincir matahari, maksudnya masuk waktu zuhur. Setiap 1 jamrah adalah dengan 7 biji batu. Hamba tak tahu lagu mana cara buat ni. Sebab ada juga isu juga antara benda ni. Yang mana mengikut petunjuk Rasulullah begitulah. Rasulullah tidak melontar pada hari-hari Tashriq, mereka selepas daripada gelincir matahari. Tabung haji buat lagu mana hamba tak tahu. Berbunyi-bunyi dengar-dengar dah. Kata buat sebelum daripada gelincir pun ada buat dah. Ada tak orang yang pergi dah? Hak terbaru tak ada? Baik. Hak yang terbaru dah. Hamba tak tahu. Wallahu a'lam lagu mana. Sebab bunyi kata ada isu juga. Sebenarnya walau bagaimanapun tetap ada pandangan yang mengatakan boleh. Tak apalah. Kita nak cerita pandangan mazhab Imam Syafi'i dan pandangan majoriti ulama, serta ini adalah sebab petunjuk apa hak yang dilakukan oleh Nabi SAW. Yang keenamnya, dia boleh melakukan nafar pada hari Tashriq yang kedua sebelum terbenam matahari. Yang ketujuh, melakukan tawaf wada'. Okey, yang buat kesimpulan. Bagaimana cara orang yang mengerjakan haji? Kita biasanya kita kata kita buat haji tamattu'. Baik. Jadi pada hari yang ke-8 daripada bulan Zulhijjah, pakak keluar daripada hotel masing-masing, pakai ihram, patutnya saja aku mengerjakan haji dan aku berihram. Miqat bagi orang yang duduk Mekah adalah di tempat tinggal dia. Jadi mana tempat dia tinggal, situ miqat dia.
Maka dia pun keluar menuju ke Mina untuk menuju ke Padang Arafah. Hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah, jemaah haji pakat duduk di Padang Arafah untuk berwukuf di Padang Arafah. Tadi niat, ihram, niat. Yang keduanya adalah wukuf di Padang Arafah. Selepas daripada maghrib, jemaah haji akan bertolak pergi ke Muzdalifah untuk bermalang di Muzdalifah. Okay, bermalang di Muzdalifah adalah wajib haji. Baik. Lepas tu dekat dengan subuh, ada macam-macam dah orang. Kadang-kadang ada juga orang lepas daripada satu separuh kedua ataupun separuh malam malam raya tu terus bertolak ke Mina. Macam-macam lah cara orang buat. Ada bermacam-macam cara lah orang buat. Jadi selepas daripada, pendek kata, rekah ceritanya, siang hari tu duduk di Mina. Hari raya tu duduk di Mina. Duduk di Mina, ada orang duduk di Mina, tujuan benda. Yang pertama melontar Jamratul Aqabah. Lepas daripada melontar Jamratul Aqabah, terus pergi ke Mekah untuk tawaf. Lepas tawaf, sa'i. Lepas sa'i, cukur ataupun guting. Baik. Bagi orang puan, guting lah. Orang lelaki, cukur ataupun guting. Yang lebih afdal adalah cukur. Kemudian, tak ada selesai. Nanti malang karang, malang dia, hari ni hari raya, malang karang. Malang yang ke-11 daripada bulan Zulhijjah. Pakat pergi duduk di Mina semula. Wajib bermalang di Mina. Wajib bermalang di Mina. Keesokan hari, duduk di Mina. Selepas daripada gelincir matahari, masuk waktu melontar. Melontar 3 jamrah saat ni. Baik. Lepas selesai melontar, nak pergi mana lagi ya? Cuma, nanti malang tu pula, malang kedua belah, kena bermalang pula di Mina. Baik. Esok keesokan, kena melontar sebanyak 21 utir pada 3 jamrah. 7. Baik. Okey, ni hari kedua Ni hari kedua. Orang yang ingin melakukan nafar awal, mesti dia kena keluar daripada Mina sebelum daripada terbenam matahari. Kalau terbenam matahari, dia masih lagi ada di situ, wajib dia kena bermalang, dan wajib dia pula kena melontar sekali lagi. Mesti kena buat nafar thani. Baik. Dia boleh tidak menjadi masalah, dia nak buat nafar awal. Tapi sebaik-baiknya, buat nafar thani. Maksudnya, bermalang 3 malam, lepas tu setiap hari, dia melontar. Baik. Kemudian dia kata melakukan tawaf wada'. Tawaf wada' ni maksudnya, tawaf untuk tinggal Mekah, nak balik ke kampung, ataupun nak menuju kepada satu tempat yang jarak tempat tersebut dengan Mekah 2 marhalah ke atas. Wajib dia kena melakukan tawaf wada'. Kemudian, katanya furudul umrati wa wajibatuha. Wa furudul umrati arba'ah. Al-ihramu, thumma at-tawafu, thumma as-sa'yu, thumma al-halqu, awi at-taqsir. Wa wajibatuha al-ihramu min al-miqat. Rukun umrah ada 4 perkara. Yang pertama berihram. Berihram. Yang keduanya adalah tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat bercukur ataupun bergunting. Berihram ni kita niat lah. Niat untuk buat umrah. Saja aku mengerjakan umrah dalam hati kita. Manakala talbiyah, hukum dia sunat. Talbiyah mengikut mazhab Imam Syafi'i, hukum dia adalah sunat. Lepas daripada kita niat, saja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, maka kita pun talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Baik. Yang keduanya tawaf, 7 keliling. Yang ketiganya sa'i. Yang keempatnya bercukur atau bergunting bagi lelaki, bagi perempuan kena bergunting. Adapun wajib umrah pula adalah berihram di miqat. Wajib umrah berihram di miqat. Bab berihram di miqat menestuh sikitlah. Bab ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berihram di miqat. Di miqat tak sama. Kalau orang daripada Madinah, miqat dia nama Zulhulaifah dulu. Kalau sekarang ni orang panggil Bir Ali ataupun Abar Ali. Itu miqat bagi penduduk Madinah. Kalau kita mari daripada Malaysia, naik kapal terbang, nak terus masuk Mekah dulu. Saat ni kita pergi Madinah dulu. Kalau nak terus masuk Mekah, maka miqat dia adalah Qarnul Manazil. Ataupun nama baru As-Sailul Kabir, Qarnul Manazil. Cuma biasanya
benda pilot bagi tahulah siapa ada di miqat. Cuma kita kalau orang yang biasa ni, dia target ataupun dia bajet masa lebih kurang dalam sejam lagi nak sampai ke Jeddah. Tengok dalam skrin dia sejam lagi nak sampai Jeddah. Siapa tu? Lebih kurang dah siapa dah miqat tu. Baik. Jadi orang yang mari daripada Madinah, miqat dia adalah Bir Ali. Kalau orang yang direct nak masuk Mekah, maka miqat dia adalah Qarnul Manazil. Kalau dia mari daripada Yaman, ada juga dia belajar Yaman ataupun dia masuk Yaman, dia pun lalu jalan darat. Lalu jalan darat ni naik bah lebih kurang dalam 3 hari 3 malam. Sampai Mekah. Sampai Mekah lebih kurang itulah. Baik. Jadi kalau dia masuk mari daripada Yaman, dia akan bertemu dengan miqat Yalamlam. Miqat dia adalah Yalamlam. Miqat tak sama. Semua miqat tu ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma hak yang amat setuh saja, hak yang amat setuh. Sebenarnya ni banyak kesilapan hak yang berlaku. Yang hak terbaru tu ada Allahu Akbar. Tak apalah, hamba sebut je lah. Hamba sebut apa, kita bukan nak kata korang dia tak, kita nak memperbetulkan kesilapan sahaja. Yang mana ada mutawif bagi tahu tak ada masalah kalau kita tambah niat di miqat Bir Ali. Kita sampai Mekah, nanti kita pergi kita Tan'im, baru kita niat. Boleh, tak ada masalah. Hak ni memang bercanggah sungguh. Tak macam mana, Allahu Akbar, malah nak kata korang tak baik. Jadi nak katanya ni adalah satu kesilapan yang besar. Ini adalah satu kesilapan yang besar. Jadi hamba pun kejut juga. Ni hak yang terbaru ni. Terbaru ada sahabat daripada Mesir. Pelajar Mesir, dia buat dia ikut satu grup buat sana. Jadi ada pembimbing kabul lagu tu. Dia rasa sudahlah. Lepas tu dia WhatsApp hamba. Hamba kata ada kau. Saya pelajar buat kerja gitu. Tu tak kena sebenarnya. Apabila kita melalui miqat dengan ada niat dalam hati nak pergi ke Mekah untuk mengerjakan haji ataupun mengerjakan umrah, tidak boleh kita melepasi miqat, melainkan kita kena berniat. Melainkan memang tujuan bukan nak pergi buat umrah, nak buat haji, nak pergi makan tu je. Unta di Muzdalifah tu je. Anak unta muda. Bukan nak pergi buat haji, nak umrah. Kita tak ada masalah. Kalau kosakmu nak buat haji ataupun nak buat umrah dalam perjalananmu, mesti sampai di miqat mu kena niat. Sebab ada orang kata mana, saya tak mau buat lagi hari ni sebab letih, saya nak buat 3 hari kat gigi nak buat umrah. Tu alasan. Tak apa lah, kalau gitu nanti lepas daripada miqat saya tak perlu niat lah, dan sampai di Mekah kat gigi saya akan pergi keluar di Tan'im. Tu salah. Mu nak buat 3 hari ke 4 hari ke 5 hari ke 6 hari ke, perjalanan mu tuju ke Mekah tujuan untuk melakukan haji atau melakukan umrah. Jadi setiap orang yang nak pergi Mekah untuk mengerjakan umrah, dia tidak boleh melepasi miqat melainkan dengan berniat. Mesti dia kena berniat. Itu termasuk dalam wajib umrah. Kalau mu tidak berniat, maka wajib kena bayar dam. Baik. Ini di antara benda yang penting. Ni benda yang penting lah, muslimin muslimat. Kita yang pertama. Yang kedua, ni yang nak cerita yang kedua ni banyak juga berlaku. Sebahagian daripada travel, dia package dia duduk Mekah 2 hari ataupun 3 hari, dia akan pergi ke Taif. Dia akan pergi ke Taif. Selepas tu dia biasanya ada travel 5 kali umrah free, ada 3 kali, sama ada 7 kali, macam-macam lah, tak sama lah. Dia ada hak yang pergi ke Taif. Dalam perjalanan balik daripada Taif, kita nak masuk Mekah, kita akan lalu miqat Qarnul Manazil. Baik. Jadi ada di jemaah, dah letih dah 3 kali dah buat umrah ni. Jadi saya daripada Taif ni saya balik, saya tak buat umrah lah. Saya nak buat esok. Jadi esok saya nak pergi di Tan'im. Itu juga adalah salah. Sebab dia, sebab perjalanan awak daripada Taif melalui miqat ada qasak untuk mengerjakan umrah. Maka awak tidak boleh melepasi miqat, melainkan kena berniat ihram di miqat. Ini di antara kesilapan-kesilapan yang kerap kali berlaku. Sedangkan
Ni termasuk dalam wajib umrah. Baik. Nah, sebenarnya setiap satu daripada rukun-rukun tu kalau kita nak bincang tentang kesilapan yang dilakukan panjang. Banyak saja je hamba jalan, hamba nak urang panjang lebar. Baik. Kalau kita nak cerita berdasarkan pengalaman kita, bawa orang apa semua sekali, banyaklah kita boleh cerita. Seterusnya katanya furudut tawaf, faslun furudut tawaf, satrul aurah wa taharatul hadathain wa taharatul najasati fi thawbi wal badani wal makan wa an yaj'ala al-ka'bata 'an yasarihi wa an yatufa 7 marratin kharij al-ka'bah dakhil al-masjid al-haram wa an yabtadi'a bil hajar al-aswad. Rukun tawaf ialah yang pertama menutup aurat. Kena tutup aurat. Orang lelaki ada aurat dia, orang puang ada aurat dia. Sebab dia tawaf ni kata Rasul at-tawafu bimanzilatis salah. Tawaf ni sama dengan sembahyang. Cuma illa anna Allah ahalla fihi al-kalam. Tetapi tawaf boleh cakap je. Sembahyang tak boleh cakap. Cuma dulu pada awal Islam sembahyang boleh cakap. Allahu akbar, sahabat mula awal Islam dulu, Allahu akbar. Boleh tanya orang sebelah, tak ada masalah. Tapi bila tunggu ayat waqumu lillahi qanitin, dan hendaklah kamu berdiri untuk Allah Subhanahu taala dengan penuh khusyuk, maka kata sahabat, nuhina anil kalam, dilarang kami daripada bercakap. Maka tak boleh cakap dah. Tapi tawaf boleh cakap. Kita belah-belah tawaf pun nak cakap dengan kawan tak ada masalah. Cuma kata Rasulullah, faman takallama fala yatakallam illa fi khair atau kama qala. Kalau nak cakap jangan dia cakap melainkan benda yang baik. Jangan pula pergi dengan kawan, lambat tengok, Turki. Kau ni pula benda Rusia. Tengok orang puang. Dah orang situ macam-macam orang kan. Dah kita royak benda sungguh ni, benda yang banyak berlaku kepada jemaah-jemaah lelaki. Allahnya. Belah-belah duk tahu belah-belah duk tahu duk kabur ke kawan dia. Baik. Jadi tak payahlah. Kena jaga pandangan mata. Lepas tu kena jaga mulut masa kita tawaf. Baik. Kemudian kata dia lagi, suci daripada hadas kecil dan besar. Kena tutup aurat lah. Aurat kena tutup molek. Kadang-kadang orang tu dia pakai kain ihram saat itu bau pusat. Dah kira lah mau perut buci ke tak perut buci ke. Baik. Kena tutup aurat. Dia ada orang pakai kain ihram bau pusat. Lepas tu atas ni gohong nampak. Jelu pusat. Baik. Hak tu tak boleh. Tak sah tawaf dia. Kerana tidak tutup aurat. Sebab tidak menutup aurat. Dia tawaf ni kalau terselok aurat dia tidak batal sebagaimana batal sembahyang. Misalnya kalau sembahyang kan, tengah-tengah sembahyang terbuka aurat. Baik, kalau kita tutup selalu tak batal lah. Kalau kita lock lagu tu batal sembahyang, kena bayar mula. Tawaf tak gitu. Tawaf hak yang tepat nampak aurat tu dah jadi. Kena undur mula. Jadi kita buat mudah gini lah, kita buat mudah je. Main nak undur-undur payah. Jadi kalau berlaku pada pusingan yang ketiga dah kira lah. Cakap mudah gitulah. Sebab kita terdedah aurat, bukan kita tutup selalu. Kalau kita tutup selalu tak ada masalah. Main dah ingat nak buat tali pinggang. Bini pula tak boleh nak pisahnya gantung semua. Tarik sampai kecabu. Jadi pusingan tu bermasalah lah. Suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Jadi kita tawaf saat itu mesti kena suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Kena ambil wuduk sebelum daripada kita tawaf. Bagi orang yang berhadas besar kena mandi wajib terlebih dahulu. Baik. Kita ada masalah yang boleh kita kongsi. Ada orang puang, dia datang darah 3 hari, lepas tu darah berhenti, dia pun tawaf. Ataupun datang darah 5 hari, darah berhenti, dia pun tawaf. Jadi dia mandi apa semua sekali, tawaf lah. Tiba-tiba darah datang balik, yang mana darah yang datang balik saat itu masih lagi dalam lingkungan 15 hari daripada permulaan keluar darah pertama. Jadi bermakna darah yang datang semula itu masih lagi dihukumkan sebagai darah haid. Menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, tempoh berhenti yang berada di celah-celah satu darah haid dikirakan tempoh haid. Jadi ketika dia ingat dia suci, dia pun tawaf.
ternyata lepas tu tubik semula darah. Maka darah yang tubik semula, kalau masih lagi dalam lingkungan 15 hari, dikirakan darah haid. Tempoh berhenti, dikirakan juga tempoh haid. Baik, dah tawah dia, dah jadi tawah dia. Itu mengikut pandangan mu'tamad. Cuma kalau berlaku, sampai di airport dah, nak terbang dah, ataupun nak balik lela, tubik mula darah, maka boleh perempuan tu mengambil pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, walaupun bukan pandangan mu'tamad, pandangan dhaif, tapi untuk beramal tidak menjadi masalah. Iaitu tempoh berhenti dikirakan tempoh suci. Baik. Ketiga, suci pakaian, tubuh badan dan tempat daripada najis. Pakaian kena suci daripada badan najis, tubuh badan suci, tempat juga, tempat yang kita tawaf, yang kita jejak tu suci daripada najis. Yang keempat, menjadikan Kaabah di sebelah kiri. Sebelah kiri kita, Kaabah duduk sebelah kiri. Tawaf dengan 7 pusingan di luar bahagian Kaabah. Di luar bahagian Kaabah. Ini orang tawaf di luar bahagian Kaabah, mereka orang yang duduk lama Mekah. Ataupun dia tengok, oh pintu kat ni buka kat Ijik Ismail. Shortcut, jalan shortcut sikit. Baik, itu tak boleh lah masuk kat dalam. Sama juga, kaki 5, Kaabah tu dipanggil Syadzarwan tu, dia termasuk dalam Kaabah. Dia Kaabah dulu, dia panjang. Kan gini, kita ni, Kaabah macam 4 segi kan. Dia pada asal panjang lagu ni. Dan ada 2 pintu. Pintu sinisa, pintu sinisa. Ada 2. Pernah berlaku sebelum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, ada banjir yang menyebabkan binaan Kaabah saat itu utuh. Maka pembesar-pembesar Mekah sebulat suara untuk membina semula Kaabah. Mereka pun pakat kubur pitih. Walaupun mereka ni ada hak yang makan riba, minum arak, tipu orang, ada sebahagian. Tapi dalam bab bina Kaabah ni, mereka tidak akan mengeluarkan duit, melainkan hak yang betul-betul bersih. Mereka tidak mengeluarkan duit, melainkan hak yang betul-betul bersih. Hak dak pakai duit, dak pakai dakwi. Memang mereka cukup memuliakan Kaabah. Sehingga kan perbelanjaan pada ketika itu tidak cukup untuk membina Kaabah mengikut qawaid Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maka terpaksa dikecilkan pembinaan Kaabah. Terpaksa dikecilkan pembinaan Kaabah. Kemudian hak yang kawasan dak nak bina tu dia buat macam berbentuk C. Tu kawasan benda Hijir Ismail orang panggil kan. Itu kawasan Kaabah asalnya. Tapi sebenarnya ada benda takdir Allah Subhanahu Wa Taala berlaku begitu, sebenarnya ada faedah ataupun ada hikmat yang besar. Benda hikmat yang besar. Kalau buat belaka lagu tu, kita pada hari ni tak boleh masuk dalam Kaabah. Malaikat kalau kita jadi Perdana Menteri, apabila orang akan jadi Perdana Menteri? Tu pun bukan semua Perdana Menteri boleh masuk dalam Kaabah. Orang-orang tertentu je boleh masuk. Jadi ni pun walaupun kita tidak Perdana Menteri, boleh masuk dalam Kaabah, tapi bahagian hak 2. Begitu juga Syadzarwan ni, hak yang kaki 5 tu dia masih lagi dalam Kaabah. Jadi orang hak yang nak tawaf jangan tawaf atas tu. Sebab dia tawaf dalam. Ya tawaf ni mesti kena luar Kaabah. Wal yatawafu bil baitil atiq. Mesti dia kena tawaf di luar Kaabah. Baik. Rasulullah pernah menyuarakan perkara ini kepada Aisyah. Kata Rasulullah, sekiranya bukan kaummu baru lagi memeluk Islam, nescaya aku akan robohkan Kaabah dan aku membina Kaabah mengikut qawaid Nabi Ibrahim. Tapi oleh kerana orang Mekah baru lagi memeluk Islam. Kemudian semasa pemerintahan Abdullah bin Zubair, bin Awam, baik, dia Abdullah bin Zubair dia memerintah Mekah, berlawan dengan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, gubernur yang dilantik oleh pemerintahan Bani Umayyah. Masa zaman pemerintahan Abdullah bin Zubair mengembalikan pembinaan Kaabah sebagaimana qawaid Ismail. Panjang sudah. Dan buat 2 pintu, satu pintu alik ni, satu pintu alik ni. Baik. Kemudian apabila Abdullah bin Zubair kalah,
mati, dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meredai Abdullah bin Zubair. Dia adalah seorang sahabat Rasulullah. Manakala Hajjaj, semoga Allah Subhanahu wa taala bermuamalah dengannya dengan apa yang layak bagi dia. Orang yang cukup zalim, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi itu serah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dah. Dia pun mengembalikan binaan Kaabah seperti mana sebelum di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang pula pemerintah yang lain. Mereka nak ubah balik pembinaan Kaabah, maka ulama-ulama tak bagilah. Sebab apa dia? Sebab akan membawa hilangnya penghormatan dan kemuliaan kepada Kaabah. Orang ni ikut kepala dia. Orang ni ikut kepala dia. Setiap naik pemerintah ikut kepala dia, jereng. Jadi dalam pembinaan Kaabah ni dah terlibatlah dengan politik lah. Kalau cakap kita gitulah, dah terlibatlah dengan mana-mana pemerintah. Kat mana pun. Untuk mengelak daripada benda. Daripada kaki aku nak buat macam zaman Rasulullah ni, nak buat macam yang pernah yang dibuat oleh Abdullah bin Zubair. Akhirnya main gitu je Kaabah. Maka hilang penghormatan terhadap Kaabah. Akhirnya Kaabah dibina sekarang ni mengikut pembinaan hak yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hikmah yang besarnya kita pada hari ni pun kita boleh masuk dalam Kaabah. Bukan melalui pintu dia sekali pun. Baik. Nah, jadi nak cerita benda tawaf mesti kena tawaf di luar Kaabah. Kemudian tawaf dalam Masjidil Haram. Tak boleh tawaf luar Masjidil Haram. Ambil tawaf luar. Tak apa yang bergagah. Sebab memang geng hiking dah kaki naik bukit aja. Memang gagah. Kalau bobo luar tu tak ada masalah. Tak boleh, mesti kena tawaf dalam masjid. Dan memulakan tawaf pada sudut Hajar Aswad. Baik. Faslun wa furudus sa'i an yabda'a bis safa fil marratil ula wa bil marwati fil thaniyah wa hakadha sab'a wa an yakuna ba'da tawafir rukni awil qudumi bihaythu la yatakhallalu bainahuma al-wuqufu bi'arafah. Rukun-rukun sa'i ialah bermula sa'i pada pusingan pertama di Bukit Safa dan diikuti pusingan kedua di Marwah. Jadi permulaan sa'i kita mula dengan Safa, penghujungnya Marwah. Jadi Safa, Marwah 1, Marwah Safa 2, Safa Marwah 3. Begitulah sampai 7 kali. Jadi bermula di Safa, penghujungnya adalah di Marwah. Baik. Muslimin muslimat ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitulah seterusnya sehingga 7 pusingan. Bermula di Bukit Safa dan berakhir di Marwah. Yang ketiga dilakukan selepas tawaf rukun atau tawaf qudum yang tidak diselangi antara sa'i dan tawaf dengan wukuf di Arafah. Jadi masalah dalam haji ya, ni bab haji. Sa'i bagi orang yang mengerjakan haji, dia boleh melakukan sa'i selepas daripada tawaf qudum ataupun dia melakukan sa'i selepas daripada tawaf ifadah. Tawaf rukun haji. Okey, kita buat contoh dulu tawaf qudum dulu. Mana tawaf qudum? Qudum ni maksudnya tawaf selamat datang. Katakanlah kita buat haji ifrad ataupun kita buat haji qiran. Sebab haji tamattu' dah. Ni haji dia untuk haji ifrad dan haji qiran. Katakanlah 3 minggu lagi nak wukuf kita sampai dah Mekah. Kita ni memang orang kuat iman sungguh. Jadi 3 minggu duduk dalam ihram tu tak ada masalah baru. Sebab apa dia? Sebab kita nak duduk dalam ibadat. Jadi sampai di miqat kita niat saja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai Mekah kita tawaf qudum. Tawaf qudum. Baik, nak tawaf ifadah tak ada lagi sebab tawaf ifadah mesti setelah daripada wukuf. Sekarang ni tawaf qudum dulu. Lepas tawaf qudum boleh kita terus melakukan sa'i. Tawaf qudum, lepas tu buat sa'i. Lepas tu tunggu wukuf di Padang Arafah. Gitulah. Nak pergi Kedah ke, nak duduk mana ke, jangan langgar patah larang. Selama duduk dalam ihram. Baik. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita tak mahu sa'i lalu. Boleh kau? Lepas daripada kita melakukan tawaf qudum,
kita tunggu untuk berwukuf. Lepas daripada berwukuf, kita pun bermalang di Muzdalifah. Lepas tu pergi melontar Jamratul Aqabah pada hari raya di Mina. Lepas tu kita pun pergi Mekah buat tawaf ifadah, tawaf rukun. Lepas tawaf rukun barulah kita sa'i. Hak yang pertama tadi, lepas tawaf rukun tak ada sa'i dah lah. Sebab kita buat dah sa'i. Dia sa'i boleh kita buat selepas daripada tawaf qudum, dan boleh kita buat selepas daripada tawaf ifadah ataupun tawaf rukun. Ini bagi orang yang mengerjakan haji. Lepas tu pengarang kita ada sebut masalah sa'i ni selepas daripada tawaf rukun atau tawaf qudum. Tapi selepas daripada tawaf qudum, jangan diselangi di antaranya wukuf di padang Arafah. Maksud dia lagu mana? Kita tawaf qudum, lepas tu kita dah sa'i, lalu kita pergi wukuf di padang Arafah. Lepas daripada wukuf Arafah baru nak pergi sa'i. Tak boleh dah. Sebab telah diselangi di antara tawaf qudum dengan sa'i wukuf di padang Arafah. Tak boleh dah. Jadi kalau kita pergi wukuf di padang Arafah, kena buat tawaf ifadah dulu, baru buat sa'i. Itu maksud dia. Baik. Kemudian kata dia, faslun lil haji tahallulan fal awwalu yahsulu bi ithnaini min thalatha wa hiya at-tawaf wal halq wa ramyu jamratil aqabati wa bi thalithi yahsulu at-tahallul ath-thani wa yahillu bil awwali jami'ul muharramati illa an-nisa wa 'aqd an-nikah wa at-tahallul min al-umrati bi faraghiha. Dia bab haji ni dia ada dua tahallul. Dipanggil tahallul awal dengan tahallul thani. Tahallul pertama dengan tahallul kedua. Baik, kita baca atau nanti kita hurah. Bagi haji itu dua tahallul. Tahallul yang pertama atau tahallul awal berlaku setelah seorang itu selesai dua daripada tiga perkara. Kalau dia buat dua daripada tiga perkara ni, dapat dah tahallul yang pertama. Beza lagu mana tahallul pertama, tahallul kedua? Nanti kita akan cerita lagi. Iaitu tawaf, bercukur atau melantar jamrah Aqabah. Tawaf, bercukur dan melontar jamrah Aqabah. Okey, tiga perkara ni. Apabila kita buat dua perkara daripada tiga ni, maka dapat dah tahallul awal. Tawaf rukun lah. Yang keduanya cukur, lepas tu melontar jamrah Aqabah. Tiga ni. Kita buat dua daripada tiga ni, dapat tahallul yang pertama. Namun jika dia telah menyelesaikan ketiga-tiga perkara tersebut, tiga-tiga buat belaka dah, maka terjadilah tahallul yang kedua. Baik. Dah beza mana? Apabila seorang itu sudah bertahallul awal, maka dibolehkan baginya untuk melakukan perkara yang dilarang. Patah larang boleh buat belaka dah. Nak pakai pakaian pun boleh dah macam biasa, nak tutup kepala boleh dah, nak pakai wangi-wangi yang boleh dah. Malaikat bersetubuh dengan akad nikah je tak boleh. Ni je. Tahallul thani barulah boleh belaka. Jadi tahallul awal, hak lain boleh berlaku dah patah larang. Hak dah olehnya bersetubuh dengan isteri dan akad nikah. Lepas daripada tahallul thani, barulah halal kesemuanya. Dia di Mekah ni, musim haji ni, dia panggil ada, ni cerita nakal je lah, sambil-sambil. Dia ada benda, sewa bilik untuk pasangan suami isteri sekejap. Dia ada, hamba lupa dah nama istilah dia. Sekejap je sewa bilik. Dia ada. Nak kira hak muda ke hak tua ke, dia ada sewa bilik sekejap. Maksudnya adalah orang buat bilik dia hotel ke apa, gitulah lebih kurangnya. Baik. Jadi nak kabarnya jangan gaduh pergi sewa bilik tu sebelum daripada tahallul tadi. Tahallul awal dah piping dah tangan dengan bini ni. Lama dah tengok bini. Ya sedia dah. Dalam ibadat ni dia ujian tinggi, tak macam duduk kampung. Ada nak orang ada hari tu sekali orang Kedah Buluh. Apa dak khabar? Nama kamu Kedah Buluh je. Kedah Buluh. Ke ada salah seorang daripada ahli jemaah masjid ni apa nak pergi ngamba? Baru ni ada seorang. Tapi tak khabar siapa. Tapi bukan dia. Sekali. Amba tabah tu amba pesan dah kali jemaah. Hak mari pasangan suami isteri lepas daripada kita melalui Bir Ali. Amba kata hak mari pasangan suami isteri ni duk khusus sama tu kena beringat weh. Kena beringat walaupun tua sebab kareng sini tak sama kareng duduk kapung weh. Kareng duduk sini tak sama dengan kareng duduk kapung. Tiba-tiba seorang pak cik tu dia cakap kuat. Dia kata betul ustaz. Amba tengok bini amba lahir hari ni tu ustaz. Habis gila dalam bah. Nak khabar dia ujian kan masa dia dah tempat ujian. Jadi jangan gaduh lah. Baru habis tahallul awal,
gaduh nak pergi sewa bilik dah. Nanti dulu. Sabar dulu biar habis 2 tahallul dulu baru bolehlah nak bersetubuh ke, nak akad nikah ke apa ke. Adapun bertahallul daripada umrah itu ialah selepas selesai kesemuanya. Selepas daripada cukur ataupun guting, maka dikirakan bertahallul daripada umrah. Kemudian faslun wa yahrumu bil ihrami sittatu asya'. Nanti insya-Allah kita sambung semula kalau sekiranya dipanjangkan umur. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu, kita nak buka sekejap soalan. Kalau sekiranya ada. Ada tak pertanyaan? Kalau tak ada kita berhenti ya. Tak ada tak ada kita berhenti je. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.